kita kenal Allah, kita kenal Rasulullah, dan juga kita boleh baca Al-Quran yang merupakan kalamullah subhanahu wa ta'ala. Itulah bertuahnya kita berbanding dengan mereka yang masih lagi mencari-cari siapakah Tuhannya. Ada yang hanyut dengan dunia, kufur pada Allah Subhanahu wa taala hari-hari, penuh kehidupannya dengan dosa dan maksiat pada Allah. Mereka tak kenal siapa Tuhan mereka. Tapi alhamdulillah, bila mana Allah Subhanahu wa taala pilih kita, kenalkan Tuhan kita, yakni Allah, kenalkan Nabi, dan juga agama Islam, agama yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah satu rahmat yang Allah berikan pada kita. Rahmat bertuahnya kita ini tidak cukup hanya sekadar kita rasa kita terlepas daripada segala-galanya, ataupun kita rasa alhamdulillah nikmat ini, kita hari-hari boleh datang sembahyang jemaah ke masjid, hari-hari kita boleh baca Al-Quran, hari-hari kita sihat tubuh badan, kita boleh cari rezeki. Adakah cukup sekadar itu untuk melepasi tanggungjawab kita sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Allah kata apa dia? Wahai orang-orang yang beriman. Kita ni beriman lah, kan? Adakah cukup kita semayang 5 waktu berjemaah, kita berzikir, baca Quran, selawat pada Nabi, buat baik pada orang, bersedekah, boleh cari rezeki untuk ahli keluarga, rezeki yang halal, sampai pukul 11 malam cukup tidur, kita bangun esok ulang balik apa yang sama yang kita buat? Tapi Allah kata apa dia? Wahai orang-orang yang beriman, mahukah kamu aku tunjukkan pada kamu satu perniagaan yang akan menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih? Hal adullukum, adakah kamu mahu aku tunjukkan pada kamu satu perkara, satu perniagaan, tunjikum, yang boleh menyelamatkan kamu min azabin alim, daripada azab yang pedih. Tu'minuna billah, kan? Beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi, Rasul. Beriman pada Allah, kita buatlah apa yang Allah suruh, kan? Sebut dah tadi, sembahyangnya, puasanya, zakatnya, sedekahnya, zikir, baca Quran dan sebagainya, rutin harian kita sebagai hamba Allah. Dan juga apa yang telah diberitakan oleh baginda Nabi. Tapi Allah tambah satu lagi, kan? Beriman pada Allah, beriman pada Rasul, wa tujahiduna fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah. Tak cukup tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, sekadar kita buat amalan ibadat seharian kita rasa dah cukup, ataupun kita rasa lepas, kita rasa kita dah boleh masuk syurga. No, belum tentu. Sehinggalah Allah sebut wa tujahiduna fi sabilillah. Kita ni mesti meletakkan diri kita ni berada di atas landasan jihad, perjuangan, berjihad di jalan Allah. Berjihad ni pula macam mana? Bi amwalikum, dengan harta yang kamu ada. Kan? Menyumbang sekadar yang kita mampu daripada harta yang kita ada untuk perjuangan. Kita guna kereta kita contoh untuk pergi program sebagai contoh, kan? Kita guna motor kita guna duit kita sedekah untuk perjuangan, untuk pilihan raya, untuk memenangkan Islam.
untuk menaikkan calon yang faham tentang Islam, yang kita harapkan calon yang kita lantik itu akan bawa agenda Islam. Kan Nabi pernah sebut dalam satu hadis, afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Seafdal jihad itu ialah bercakap benar di hadapan pemimpin yang jair, pemimpin yang zalim. Kan? Pemimpin yang korup, pemimpin yang rasuah contoh. Kita ni nak pergi cakap depan pemimpin yang zalim ni, kita ni duduk dekat koyan ni. Tak? Boleh nak pergi tegur pemimpin macam tu je. Nak masuk pagar pun tak lepas. Gak tahan dah. Ada appointment tak? Dia tanya tak? Tak ada. Macam mana kita nak cakap? Kan? Maka cara yang sesuai, yang telah diputuskan oleh ulama dengan muwajahah silmiyah, kita menyertai pilihan raya. Ada orang kata masuk pilihan raya ni, pilihan raya ni zaman Nabi tak ada. Kan? Nabi tak pilihan raya pun. Tiba kita ikut pula pilihan raya. Pilihan raya ni sistem mana? Demokrasi. Demokrasi mari daripada mana? Daripada barat. Tak boleh. Apa? Tak. Sedangkan dalam pendekatan kita berhadapan dengan pemimpin dalam negara kita ni, wasilah pilihan raya inilah pendekatan yang paling selamat. Kalau kita nak tukar kerajaan, nak guna cara yang macam mana? Nak perang, mungkin akan mengorbankan nyawa, berlaku pertumpahan darah, mudarat yang lebih besar. Maka ulama telah bincang, ahli majlis syura kita telah bincang pendekatan kaedah yang selamat, yang tak menumpahkan darat pula dah, menumpahkan darah, kan? Pendekatan yang mengelakkan mudarat yang lebih besar, iaitu apa dia? Masuk pilihan raya. Kan? Wasilah berbeza tuan-tuan, tak ada masalah. Yang penting wasilah itu tak melanggar syariat. Tapi matlamat kita tahu. Matlamat kita akhirnya kita nak menegakkan Islam. Maka kita masuk pilihan raya, pilih pemimpin, pilih calon yang faham tentang agama Islam, yang akan bawa agenda Islam, yang akan buat al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Maka kita pilih calon daripada tempat kita ni, hantar masuk parlimen, supaya calon kita itu akan cakap depan pemimpin yang zalim itu. Takkan nak masuk semua dalam parlimen rakyat Malaysia, mana boleh tak? Kita hantar pemimpin. Afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Seafdal jihad bercakap benar di depan pemimpin yang zalim. Maka kita hantar wakil, pemimpin yang boleh cakap benar di depan pemimpin yang zalim. Kita hantar wakil calon kita, cakap kalau ada penyelewengan, kalau ada rasuah, kalau ada perkara maksiat, perkara yang tak sepatutnya berlaku dalam negara, maka kita minta pemimpin yang kita undi dia, tolong cakap, tolong tegur maksiat yang ada, tolong tegur kemungkaran yang ada, tolong tegur. Kan? Itulah kalimatu haqqin, bercakap benar di depan pemimpin yang zalim. Itu jihad. Jadi kita mengundi, kan? Kita memilih calon pemimpin yang benar itu adalah satu jihad. Kenapa? Kita minta pemimpin yang kita pilih itu akan buat kerja jihad pula nanti. Tak? Itu antara perkara-perkara yang kita kena ambil kira, yang Allah sebut tu tadi. Kan? Maghrib telefon orang berat. Tak? Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dan juga diri kamu mengorbankan diri
kita korbankan diri kita untuk perjuangan, untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Buatlah apa yang kita boleh buat. Ustaz, saya ni boleh panjat tiang pacak bendera. Boleh. Jihad juga, kan? Saya nak bagi duit banyak tak ada, ustaz. Duit ada cukup-cukup makan sada keluarga, tapi saya korbankan diri saya. Tak. Cakap apa yang perlu saya buat. Contoh, tampal poster. Masing-masing ada peranan. Kerana apa? Kerana mesti pastikan diri kita ni berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Zalikum khairul lakum, yang demikian itu adalah yang terbaik bagi kamu seandainya kamu mengetahui. Hak itulah hak terbaik. Allah kata yang terbaik bagi kamu. Apa dia? Beriman pada Allah, beriman kepada Rasul, kemudian berjihad dengan harta dan jiwa kepada perjuangan Islam. Maka alhamdulillah kita memilih jemaah kita pilih wasilah untuk berjihad yang jelas matlamatnya untuk mewujudkan negara Malaysia sebagai sebuah negara yang mengamalkan Islam dalam perlembagaannya, dalam pelaksanaan hukum hakamnya dan sebagainya lah. Dalam sebuah hadis, ada hadis yang Nabi SAW nyatakan juga kelebihan 3 juga perkara itu tadi, kan? An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man radiya billahi rabba, barang siapa yang redha Allah tu Tuhan dia. Redha Allah sebagai Tuhan ni macam mana? Kita beriman dan tidak mensyirikkan Allah, kita mengikut ataupun kita mentaati segala perintah Allah, kita meninggalkan segala larangan yang Allah larang kita tinggalkan, menegakkan perintahnya, meninggalkan larangannya. Kemudian wabil islami dina, dan menjadikan Islam padanya agama bagi dia. Alhamdulillah, kan? Kita minta doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan kita Islam, istiqamah dengan Islam. Istiqamah dengan Islam ni, beramal dengan agama Islam ni, dan tidak memilih-milih perintah Allah ni. Semayang boleh, ibadat boleh. Tak. Jangan jadi macam Bani Israel, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Tak. Separuh beriman, separuh tak beriman. Yang selera ikut nafsu dia boleh terima, yang tak selera tak boleh. Kan hari ni orang marah kita cakap politik dalam masjid. Dia kata masjid ni tempat ibadat, tempat semayang, baca Quran, tak. Sedangkan fungsi masjid itu cukup besar. Kita tengok zaman Rasulullah SAW menjadikan masjid ni sebagai satu fungsi yang sangat besar bagi agama Islam. Zaman Nabi tu, Masjid Nabawi tu bukan setakat jadi tempat ibadat semayang, tempat Nabi sampaikan ilmu, tetapi Masjid Nabawi juga menjadi pusat pentadbiran negara Islam pertama di bawah kepimpinan Rasulullah SAW. Nabi mesyuarat kabinet kat situ. Nabi terima tetamu daripada luar, kan? Delegasi luar negara datang nak jumpa Nabi. Nabi jumpa kat mana? Nabi buat pergi rumah ke? Tak, jumpa dekat Masjid Nabawi. Tiba-tiba mari ustaz hari ni, adalah ustaz tu tak, dia kata tak boleh politik dalam masjid. Menyempitkan fungsi masjid dengan hanya untuk ibadah. Sedangkan banyak lagi fungsi masjid, menyatukan umat. Tak. Menjadikan masjid sebagai sebuah universiti,
Bagaimana Masjid Nabawi itu melahirkan para sahabat yang faham tentang Islam, yang faham tentang agama ni, sehingga mereka sanggup berkorban diri mereka untuk berjihad mempertahankan agama. Kita cerita bab jihad dalam masjid, dia kata kita cakap tentang politik. Ni salah faham tentang agama, menyempitkan fungsi masjid dan menyalahfahamkan masyarakat tentang fungsi masjid dan juga politik Islam. Kita tak boleh kata tak ada politik dalam Islam. Nabi SAW berpolitik. Dah kalau Nabi politik, takkan kita tak boleh politik? Kan? Ramai anak-anak muda hari ni kata politik kotor, politik kotor. Politik tu tak kotor, yang mengotorkan adalah pemain tu. Pemain politik tu yang mengotorkan politik. Kan? Engkau undi aku. Tak. Cari lagi ramai-ramai undi. Ramai orang ni cari pengundi. Siapa yang undi aku bagi RM200 contoh. Ni rasuah. Mengotorkan politik siapa? Orang pemain tu. Kan? Tiba-tiba dia kata politik kotor. Dia yang kotor kan. Sedangkan kita ada politik yang bersih, iaitu politik Islam yang menolak korupsi, yang menolak rasuah, yang menolak sebagainya lah. Kan? Nak kena bagi faham. Wabil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan Muhammad itu adalah nabi dan rasul. Redha Allah sebagai Tuhan Allah, redha agama sebagai agama Islam, redha Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Nabi kata apa dia? Wajabat lahul jannah. Wajib bagi dia syurga. Allahu Akbar. Ni. Wajib bagi dia syurga. Fa'ajiba laha Abu Sa'id. Maka Abu Sa'id Al-Khudri yang meriwayatkan hadis ni, tuan-tuan. Abu Sa'id Al-Khudri ni adalah gelaran. Nama dia siapa dia? Nama dia Abdul Malik bin Sinan. Kan? Dia kata apa? Bila Nabi kata man radhiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wajabat lahul jannah fa'ajiba laha Abu Sa'id, maka terkejutlah Abu Sa'id, takjub dengan tawaran ataupun keistimewaan yang Nabi sebut tu tadi. Barang siapa yang redha Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Nabi Muhammad sebagai rasul dan nabi, maka wajib bagi dia syurga. 3 perkara ni dah wajib syurga dah. Terkejut Abu Sa'id ni, tuan-tuan. Minta ulang. Ya Rasulullah, boleh ulang sekali lagi tak? Faqala Abu Sa'id, a'idha ya Rasulullah. A'idha alayya ya Rasulullah. Boleh ulang sekali lagi tak ya Rasulullah? Macam tak percaya je tawaran ni. Tak. Betul ke ni? Kan? Betul ke ni? Man radhiya billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyyan wa rasula wajabat lahul jannah. Betul ke ni? Boleh ulang sekali lagi? Nabi ulang sekali lagi. Fa'a'idaha. Nabi ulang sekali lagi. Fa'a'adaha alaihi. Nabi ulang. Man radhiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wajabat lahul jannah wal ukhra. Dan Nabi kata ada lagi. Barang siapa yang redha Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Nabi Muhammad sebagai rasul, wajib bagi dia syurga. Wal ukhra, Nabi kata, dan ada lagi. Ada satu lagi. Wal ukhra yarfa'illahu bihal abda mi'ata darajatan fil jannah. Dan ada lagi, kalau dia buat satu lagi ni, Allah akan angkat seseorang hamba itu dengan 100 darjat dalam syurga. Ma baina kulli darajataini kama bainas samai wal ard. Di mana di antara setiap darjat, jarak dia adalah seperti mana antara langit dan bumi. Allahu Akbar. Nabi kata ada satu lagi amalan kalau kamu buat. Kamu tambah amalan ni jadi 4 perkara. Tadi 3 kan? 3 layak dah masuk syurga. Kamu tambah satu lagi ni,
dalam syurga nanti Allah akan angkat darjat kamu ni dengan 100 darjat. Setiap darjat pertama nak pergi darjat kedua, jarak dia langit bumi. Darjat 3 nak pergi darjat 4, jarak dia langit bumi. Darjat 4 nak pergi darjat 5, jarak dia langit bumi. Allahu Akbar. Sampailah darjat yang ke-99 nak pergi ke 100. Kama bainas sama'i wal ard, jarak dia langit dan bumi. Allahu Akbar. Tuan-tuan, jarak mana sebenarnya 100 darjat ni? Allahu Rabbi, tak tahulah. Ini kelebihan. Apa dia yang keempat? Maka berkatalah Abu Sa'id, qala wa ma hiya ya Rasulullah. Abu Sa'id ni teruja, tuan-tuan, nak tahu apa dia ya Rasulullah. Apa dia? Maka berkatalah Nabi, bersabdalah Nabi, qala al-jihadu fi sabilillah, al-jihadu fi sabilillah. Nabi ulang 2 kali. Satu lagi itu ialah berjihad di jalan Allah, berjihad di jalan Allah. Tuan-tuan, tak cukup kita kata kita beriman pada Allah, kita kita redha Islam sebagai agama, kita mengaku Nabi Muhammad sebagai Rasul, kalau kita tak berjihad pada Allah, berjihad di jalan Allah, masih belum cukup lagi, tuan-tuan. Maka nak mencukupkan kesempurnaan itu, mestilah kita meletakkan diri kita dalam medan perjuangan. Meletakkan diri kita ni mesti menyumbang pada agama, mempertahankan kesucian Islam, mempertahankan kalimah Allah. Sebagai contoh tak? Hari ni isu kalimah Allah. Tak? Tuan-tuan, kalau dia tu kata dia pemimpin Islam, kan? Dia nak pertahan kalimah Allah pun tak boleh. Nak harap dia pertahankan rakyat. Allahu Akbar. Dia tak ada mikir dah bab kita, kalau Allah pun tak boleh dia pertahankan. Kalimah Allah tu, kesucian kalimah Allah hanya untuk Islam. Tak boleh sewenang-wenangnya dipergunakan kalimah Allah untuk agama lain. Dia nak pertahan kalimah Allah pun bolak wok tu aku khabar tak? Kan? Serabut perut. Hak ni kata gitu, hak ni kata ginu. Musing kilah habis. Semata-mata apa? Semata-mata nak pertahankan ataupun mungkin nak jaga hati kawan. Tak? Nak jaga hati kawan dia sebelah tu lah. Tu dia, tuan-tuan. Bimbang hilang undi pula nanti ni nak pilihan raya budak ni. Kan? Allahu Akbar. Qulil haqq walau kana murra. Berkatalah benar walaupun dia pahit. Pahit nak pertahan kalimah Allah. Tak boleh guna pada agama lain, tak boleh. Dia takut nak cakap yang tu, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kawan sebelah ni ada. Abang besar ada sebelah ni tak? Tu ibarat dia tak? Abang besar ada sebelah ni. Sekarang tarik handbrake kan, jatuh pula kerajaan. Contoh tak? Bimbang, tuan-tuan. Biarlah apa nak jadi pun, sampai kalimah Allah yang suci tu pun tak boleh nak pertahankan. Kan Mufti Pahang keluar kenyataan, Datuk Seri Abdul Rahman keluar kenyataan, kan kalimah Allah wajib dipertahankan. Tu dia. Ini kesucian, tuan-tuan. Inilah kita nak kena bertahan, nak kena pertahan kalimah Allah ni juga adalah jihad. Kan? Tu, tuan-tuan. Tu sebab saya sebut awal tadi, tuan-tuan, tak cukup, tuan-tuan, kalau kita hari ni kan boleh semayang jemaah 5 waktu, boleh makan pagi, sarapan, makan tengah hari tak, zikir, baca Quran, sedekah, kita rasa cukup, boleh pergi haji, pergi umrah, rasa cukup dah. Belum lagi, tuan-tuan. Allah sebut dah amalan yang akan boleh menyelamatkan kamu daripada api neraka azab yang pedih tu. Apa dia? Bertambah lagi apa dia? Al-jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah. Jihad bi amwalikum, dengan harta yang kamu ada. Jihad dengan diri, jiwa raga kamu. Kita boleh cakap, kita cakap, kan? Ikutlah. Hari ni, tuan-tuan, kita duduk koyan, kita bercakap, beratus ribu orang boleh dengar. Masuk dekat Facebook, kan? Tak payah dah nak fikir-fikir aku ceramah ni tak ada orang ke. Buat live Facebook ke, tak, ramai orang boleh dengar.
nak bagi tahu satu je hari ni, kan? Tekan butang live kat Facebook tu, nak bagi tahu satu je, saya sanggup mati demi kalimah Allah Subhanahu wa taala. Mana-mana pemimpin yang mengaku dia Islam, tolong pertahankan kalimah Allah. Jangan sewenang-wenangnya membenarkan kepada agama-agama lain untuk menggunakan kalimah Allah di mana-mana tempat, wa imma dalam kitab dia sekalipun. Kita boleh cakap khabar, kan? Itu jihad mempertahankan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tuan-tuan, macam-macam yang kita tak sangka, tuan-tuan. Pemimpin nombor satu negara kita, tuan-tuan, boleh promo satu kumpulan rock daripada negara barat yang jelas-jelas sokong LGBT. Ahlan wa sahlan Coldplay, contoh ibarat gitulah tak. Selamat datang kumpulan Coldplay ke negara Malaysia. La haula wala quwata illa billah. Tak pernah ada lagi pemimpin nombor satu negara, tuan-tuan, jemput ataupun mengucapkan selamat datang. Yang jelas kumpulan tersebut menyokong aktiviti ataupun mempromosi aktiviti LGBT itu. LGBT yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Panggil pula dia. Kan? Yang ni pun sama juga, Mufti Pahang kata dia bulan 11 nanti tak konsert tu, kan? Tuan-tuan bayang bulan 11 nanti konsert tu, tiket habis dah terjual. Tak kegila namanya. Patut kita hidanglah kepada rakyat ni dengan ilmu. Saya, tuan-tuan, 2 minggu lepas saya jumpa kawan saya. Kawan saya ni dulu dia belajar dekat Saudi. Bila dia belajar kat Saudi, belajar agama ni, kira ustaz lah. Ada satu keluarga Malaysia yang duduk dekat Saudi tu, tuan-tuan, kan? Suami isteri, kemudian dia ada anak. Dia jemput kawan saya ni, tolong ajar Quran anak dia. Kemudian dia kata, waktu saya pergi mengajar tiap-tiap malam kat rumah dia tu, saya tengok kehidupan suami isteri ataupun mak ayah kepada budak ni, seolah-olah macam tak semayang. Tengok-tengok rupanya memang jenis tak semayang sungguh, tapi nak anak dia pandai Quran. Betul-betul. Dalam saya bersembang dengan kawan saya tu, kita melihat sistem pendidikan kita hari ni, tuan-tuan, tak boleh jamin masa depan umat Islam. Sekurang-kurangnya dia boleh faham bahawa dia mesti jaga semayang dia. Ni pendidikan kita hari ni. Ada tadikanya, tak? Ada sekolah kebangsaannya, ada sekolah menengah sampai tingkatan 5-nya. Lepas tingkatan 5 boleh jamin budak-budak ni dia pergi mana-mana dia akan semayang 5 waktu. Boleh jamin tak? Kenapa kita tak boleh nak terap pendidikan itu, bahawa pentingnya solat daripada kecil sampai tingkatan 5? Nampak tak? Ini kelemahan pendidikan, tarbiyah dalam sistem pendidikan negara kita, yang sepatutnya kita boleh buat. Kita negara Islam yang pegang menteri pelajaran, yang duduk dalam dalam Kementerian Pelajaran Malaysia tu, tuan-tuan, majoriti Islam. Takkan tak boleh nak fikir kot bab ni. Wajibkan pelajar sembahyang. Wajibkan pelajar selesai sembahyang 5 waktu, reti sembahyang, hafal bacaan-bacaan dalam solat sebelum dia melangkau ke sekolah menengah. Peringkat menengah mantapkan lagi. Dekat sekolah wajibkan semua pelajar sembahyang, sehinggalah mereka terdidik dengan disiplin menjaga solat 5 waktu. Dia pergi mana-mana, dia pergi Saudi ke, dia pergi England ke, dia kerja kat London ke, dia kerja kat Australia ke, dia tahu tanggungjawab dia sebagai seorang Islam, solat 5 waktu. Siapa boleh jamin? Pergi tanya cikgu sekolah. Boleh jamin anak murid kita balik sekolah boleh sembahyang 5 waktu? Mana? Ni pendidikan kita ni, pendidikan. Nampak tak, tuan-tuan? Ini yang perlu kita tangani sebenarnya. Sebab kita negara Islam. Pendidikan Islam mesti diambil berat di peringkat rendah, di peringkat menengah. Itu sebab, tuan-tuan, kita dalam PAS
Kalau kerajaan tak nak buat, tak apa, kita bersungguh-sungguh di peringkat kita. Kita ada tasti tak? Taska ada, kita ada pasti peringkat prasekolah, kita buat sendiri. Ya, tapi ialah dengan kemampuan yang kita ada. Tak? Mana mampu kita nak memenuhi keperluan masyarakat? Setakat mana kadang-kadang satu permis kita tu tuan-tuan muat 30-40 orang je. Satu kampung ada 500, mana nak muat? Tapi kita buat sebab kita tahu itu adalah satu jihad yang mesti kita lakukan demi nak melahirkan generasi Islam yang akan datang. Mereka inilah yang akan mempertahankan kesucian Islam, perjuangan Islam. Di peringkat rendah kita ada Seriti, sekolah rendah Islam, integrasi teras Islam. Peringkat menengah kita buat sekolah menengah, integrasi teras Islam juga, Semiti. Dan akhirnya kita juga ada college dalam PAS ni. Kenapa? Nak melahirkan generasi yang apa? Yang faham tentang Islam dan beramal dengan Islam. Tapi pendidikan kebangsaan, pendidikan perdana kita ni tak boleh nak confirmkan lepas USPM boleh jaga semayang. Yang perempuan boleh kekal bertudung. Allahu Akbar tuan-tuan. Berat ni. Banyak lagi kerja kita nak kena buat ni tuan-tuan. Tak? Tu sebab saya ingat lagi tuan-tuan, saya ni ada pengalaman mengajar sekolah menengah. Last tuan-tuan sebelum nak isyak dah ni. Pengalaman saya mengajar sekolah menengah ni tuan-tuan, dekat tengah bandar Kuala Lumpur. Kawasan tu kawasan orang kaya belaka. Kalau kita cek gaji mak ayah ni tuan-tuan, 30,000, 40,000, 50,000, orang kaya belaka. Tapi nak suruh semayang ni tuan-tuan, kena panjat tingkat 3 dua menjerit. Waktu semayang tu, waktu semayang asar tu, sesi petang, saya mengajar sesi petang. Dah tahu dah dalam jadual tu waktu semayang. Kita ni tunggu kat surau, memang tak pernah lah surau. Kena pegang batang penyapu tuan-tuan, panjat tingkat 2, tingkat 3 baru nak turun. Tapi tak apalah, itu pendidikan. Kita boleh buat setakat mana yang kita buat. Tapi tak boleh ke peringkat kementerian keluar berkeliling? Guru-guru Islam dan pelajar-pelajar Islam bila tiba waktu solat wajib menunaikan solat berjemaah di surau. Ada buat tak? Tak ada, tak pernah keluar berkeliling begitu pun. Parah tuan-tuan. Sehingga kan pelajar Muslim, kalau dia tak nak pakai tudung pergi sekolah pun tak ada masalah tuan-tuan. Dia tak langgar pun peraturan sekolah. Ni yang berlaku tuan-tuan. Tak ada, tak wajib pakai tudung. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tak boleh ke peraturan sekolah tu mengikut peraturan Allah yang ada dalam Quran. Bagi pelajar yang Islam, kita tak suruh pelajar India, Cina pakai tudung, tak. Kita nak yang Islam ni. Tu tanggungjawab kita sebagai pemimpin, jaga rakyat bukan setakat nak bahagia dunia, tapi nak bahagia sampai akhirat. Tu kerja pemimpin. Allahu Akbar. Ni tuan-tuan, banyak lagi kerja kita tuan-tuan. Duduk kampung jangan fikir kita tak boleh berjihad. Melantik pemimpin yang akan bercakap benar di depan pemimpin yang zalim itu juga adalah satu jihad yang mesti kita buat. Mesti cari orang yang akan sokong calon kita. Kan? Kerja ini mestilah berterusan. Tidak boleh berhenti. Sampailah kita mati, kita mesti berada di atas landasan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana kelebihan yang banyak yang telah kita sebutkan tadi. Kan? Nak selamat daripada azab yang pedih, daripada api neraka ni tuan-tuan, Allah kata apa dia? Beriman pada Allah, beriman pada Rasul, dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa raga kamu. Itulah yang terbaik bagi kamu kalau kamu tahu. Masalahnya ramai yang tak tahu. Maka kerja kita lah untuk beritahu pada mereka. Kerja kita, kan? Duk mengetai pagi-pagi dengan kawan-kawan tu, ada benda lagi tak selesai kita ni. Tak? Kan? Sebelum kita bertemu dengan Allah ni, kan, ada benda yang kita kena selesaikan. Cakap sambil-sambil ngopi, mengetai tak dengan kawan-kawan dekat kedai tu. Kena masukkan ni elemen-elemen dalam masyarakat kita supaya masyarakat kita faham. Ni bukan nak sembang politik, ni sembang nak selamat daripada azab yang pedih ni tuan-tuan. Sembang nak selamat, sembang kita nak duduk dalam syurga.
Kata, ni nak pergunakan agama lah ni. Tak. Dah kalau tak guna agama atas dunia ni tuan-tuan, kita nak guna apa? Kalau tak jadikan agama tu landasan kehidupan kita, kita nak guna landasan apa lagi? Saya cakap. Itulah tempatnya pun. Agama itulah yang akan menyelamatkan kita pun. Bukan benda lain. Bahkan Nabi sebut dalam hadis tu tuan-tuan, siapa yang berjihad di jalan Allah, maka Allah akan darjat dia dengan 100 darjat dalam syurga. Allah kata, Nabi kata satu darjat nak ke darjat yang kedua, jarak dia darjat itu antara langit dan bumi. 3, 4 jarak langit dan bumi. Sampailah 99 nak ke 100 tu darjat dia jarak langit dan bumi. Allahu Akbar. Tak terjangkau dengan fikiran otak kita tuan-tuan. Setinggi manakah darjat yang Allah akan berikan bagi orang yang meletakkan diri dia dalam perjuangan Islam. Mudah-mudahan tuan-tuan kita istiqamah sampailah kita mati berjihad di jalan Allah dengan kemampuan yang kita ada. Kan? Hak kita tak mampu buat, tak apa, bagi orang lain boleh buat. Tak? Kita nak menyumbang RM1,000 sebulan pun tak mampu, tak apa, kita sumbang RM1. Kan? Yang penting niat kita ni untuk perjuangan. Yang ni aku mampu. Kita nak ceramah mungkin payah, tapi nak bercakap kat kedai kopi jangan tak boleh kot. Sambil-sambil sembang tu, yang tu kita mampu buat. Mudah-mudahan tuan-tuan, insya-Allah apa yang kita buat Allah kira sebagai saham akhirat kita nanti, insya-Allah. Mohon maaf atas kekurangan tuan-tuan. Ada masa, sihat tubuh badan, panjang umur, kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.